وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 50, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 50, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula kelebihan membaca surah Yasin itu amat banyak. Bermula kelebihan membaca surah Yasin. Surah ke surat? Surah ke surat Yasin? Surah Yasin ke surat Yasin? Surat Yasin. Ke surah Yasin ke surat Yasin? Oh, surat kena ke suhuf ni. Surat. Di sini dia tulis sin waw ra ta marbutah. Nak baca mana? Surah ke surat? Mana? Kudrah ke kudrat? Ta marbutah juga tu. Kudrah ke kudrat? Iradah ke iradat? Ya tak? Saya sebut kudrah iradah tadi sebab dia samalah ta marbutah. Kudrat, kudrah. Iradat, iradah. Apa mana? Tak tahu? Dia kudrah iradah. Kudrah iradah ke kudrat iradat? Kalau kita kata H ke T? Kalau nak umi lalu senang. H ke T? Kudrah iradah. Tu H. Kudrat iradat. Tu T. H ke T? Ibadah, ibadat. H ke T? Ibadah ke ibadat? S ke T? S ke T? Dia tulisan umi kita. I-B-A-D-A-S. Umi kita. T pula. Biar faham boleh. Umi tulis mana? Ibadah. I-B-A-D-A-S. Ke ibadat. Solah ke solat? Solat pula. Bukan S-O-L-A-S. S-O-L-A-T. Solat. Oh, solat pula. Mana ni? Toharah ke toharab?
Kita ni capu aduk ni. Ada H, ada T ni. Sekali H, sekali T. Dah tak? Di hujung tu marbutah belakang saya sebut tadi tu. Syariah ke syariat? Umi tu lewat mana? Syariah ke syariat? T. T pula. Tak tahu Malaysia. Tapi kalau wahdaniyah dengan H. Kalau wahdaniyah ke wahdaniyah? Tak disebut tau. Wahdaniyah tu kita sebut dengan H. Kudrat, iradat, dengan T. Bukan dengan H. Ni. Surah ke surat? Haji, mana? Surah ke surat? Surat. Tengok surat. Surat saman. Surat kiriman. Surat tu. Surat jemputan. Surat tu. Surat. Dah. Bukan masalah kata perkataan. Dia marbutah. Kalau kita berhenti, kita wakaf. Masyhurnya baca dengan he. Dan boleh baca dengan te. Surah boleh. Surat pun boleh. Tapi te marbutah bila kita berhenti. Masyhurnya kita baca dengan he. Tapi boleh kita baca dengan te. Ada. Jadi dia sebut surah boleh, surat boleh. Bukan masalah surah Yasin, surat Yasin. Mana-mana te marbutah sama aja. Mana-mana te marbutah kalau kita wakaf, jadi kita kena bagi mati ujung. Jadi bagi mati ujung tu nak berhenti dengan surah. Surat ada dengan te. Maka masyhurnya kita berhenti dengan he. Boleh berhenti dengan te. Jadi masyhurnya surah Yasin. Kita nak panggil surat Yasin. Boleh, tak ada apa-apa. Tak ada salah. Surat Yasin tu kena pada buku. Gitu pula. Ni boleh baca belakang lah. Baca dengan he lah. Masyhur dia. Bermula kelebihan membaca surah Yasin. Memang sebutan kita saya sebut tadi tu. Qudrah, iradah, solah, ibadah. Masyhurnya berhenti dengan he lah. Tapi kalau berhenti dengan te tak ada salah pun. Cuma kita boleh tanya. Wahdaniyah dengan he. Kudrat, iradat, dengan te pula. Sama-sama te marbutah belakang ujung tu. Wahdaniyah, kudrah, iradah. Ada. Te marbutah belakang ujung tu. Tapi orang kitanya wahdaniyah he. Kudrat te. Iradat te. Ada he, ada te. Orang kita pandai. Sebab tahu boleh dua-dua. Kalau tanya pengong jadinya. Bermula kelebihan membaca surah Yasin itu amat banyak. Sekarang bicara bab adab Jumaat. Bicara bab adab Jumaat. Surah yang afdal kita baca adalah Suratul Kahfi. Surah yang afdal kita baca adalah Suratul Kahfi. Kemudian ada lagi lah surah yang lain yang berkait dengan Jumaat. Nanti di hadapan tu surah Hamid Dukhan berkait dengan Jumaat. Surah Sajadah, surah Mulk berkait dengan Jumaat juga. Di antara surah yang berkait dengan Jumaat laginya Al-Imran, surah Hud. Itu di antara surah yang berkait dengan Jumaat. Tapi yang paling afdalnya adalah Suratul Kahfi.
Kemudian kitab Hidayatus Salikin ni comel ni. Kalau kita tak pandai baca Qul Huwallah. Dia pun cerita panjang. Kelebihan suratul Ikhlas. Tapi suratul Ikhlas ni bukan berkait dengan hari dan malam Jumaat. Kahfi yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita tak boleh nak baca kahfi, baca Qul Huwallah lah. Kita baca-baca sendirilah. Macam sebelum lepas lah, cari penyakit, buat dosa kering, buat dosa free. Ni Quran ni kalamullah. Mukjizat Nabi yang paling besar. Quran ni nak sentuh tanpa wuduk jadi haram. Nak baca kalau berhadap besar jadi haram. Wuduk tak ada, tak berdosa. Kebatal wuduk maka berdosa. Tidak berwuduk ada dosa. Tak berdosa. Orang berhadap besar berdosa. Hadap besar contoh haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid berdosa. Perempuan yang sedang nifas berdosa. Tidak. Haram baca Quran. Allah. Selebih berzikir, dia haramkan baca Quran. Lepas tu orang perempuan pula tiap-tiap bulan dia datang haid. Datang haid. Haid ini hak tu dah gitu bagi perempuan. Tak ada salah apa pun. Tiba-tiba dah. Quran, kamu haram baca sebab kamu dalam keadaan berhadap besar. Selebih berzikir ni, Quran. Ceritanya besarnya Quran. Walaupun kamu berhadap besar, tak ada dosa hadap besar, kamu diharamkan baca. Kamu berhadap kecil, wuduk batal, tak ada dosa. Tapi kamu jangan sentuh Al-Quran. Jangan, haram. Walah, orang yang berhadap kecil, tak ada dosa pun, tak ada salah pun. Tapi haram sentuh Al-Quran. Tengok dah Al-Quran, besar. Hak Nabi baca dengan Jibril AS. Sahabat radhiyallahu anhum baca, hak Nabi baca. Selapis. Guru murid. Musyafahah, ada salsilah, ada sanad, ada mata rantai. Daripada Nabi SAW, dari Jibril AS sampai sekarang, mesti ada mata rantai. Ada ni? Ambil dia guru, sampai ke Nabi SAW. Itu dia Quran. Hak songsang sekarang, tak apalah awak nak pandai pun. Awak turut kita baca ramai-ramai. Tu songsang. Tak ada ajaran Quran gitu. Boleh baca Quran gitu. Ada tu Quran yang syorkan jalan seumpama tu. Gini. Awak tak mau masuk kelas Quran saya pun tak apa. Awak tak mau baca, kalau awak tak mau masuk kelas Quran saya ni hidup tak mau mati segan gitu dah cakap dah. Kelas Quran saya ni hidup tak mau mati segan tak apa. Tapi awak baca lah. Tu orang baca kuat seorang. Ada ke Quran suruh gitu? Tak ada. Tapi ada orang yang ahli Quran. Ngaji Quran dengan tok guru dia. Hafal Quran depan tok guru dia. Tidak amanah dengan amalan Quran. Dia sanggup bawa orang ramai. Tanpa orang ramai tu dia ajar Quran terlebih dahulu. Tu tidak amanah dengan ilmu. Dia ni orang Quran. Dia belajar Quran depan guru. Dia hafal Quran depan guru. Ada ni. Orang yang belajar Quran, yang hafal Quran ni, ada guru ke tak? Ada guru. Tiba-tiba lepas dia berilmu, dia bawa baca Quran dengan orang ramai-ramai. Bukan belajar dengan dia pun. Dia baca kuat seorang. Sebab dia ni qari. Orang ramai tu orang yang tidak amanah dengan ilmu Al-Quran. Akan bertanggungjawab di pada masyarakat. Dia bawa orang ramai baca Quran tanpa belajar, baca salah hukum dia haram.
Macam mana? Dengan yang tukang bawak tu pula. Dia kata pihak masjid yang suruh buat gitu. Oh, kamu orang berilmu. Pihak masjid tu orang jahil. Yang kamu tahu orang jahil kenapa? Kalau pihak masjid kata, tu imam. Tu imam, malam-malam Jumaat tu imam baca kafi kuat. Biar orang tu ramai-ramai. Kita ada ilmu. Minta maaf. Tak kira lah. Hak masjid tu siapa dia pengusi ke. ICU ke tak kira lah. Minta maaf. Saya Quran belajar tu saya tak gitu. Quran tak dia nak baca gitu. Kita baca ramai-ramai boleh. Tapi orang belajar belah Kedah. Dia tak pandai nak baca kalau baca seorang. Tu imam baca kuat seorang. Orang lain turun lah. Minta maaf lah. Ilmu Quran saya tidak gitu. Ini panggil apa? Hak jujur dengan ilmu Quran. Tak diturut ke pengusi ke isi hak jahil Quran. Suruh tu imam baca kuat seorang. Lepas tu dia ramai-ramai turut. Lepas tu saya kata, tak payah tu imam baca kuat seorang. Tu imam suruh pengusi tu baca kuat kafi. Biar orang ramai turut. Suruh pengusi ICU tu. Hak suruh tu imam baca kuat seorang tu. Suruh dia baca kuat. Tu imam duduk sebelah. Tunggu rotang masa. Pegang rotang masa. Pak, baca salah. Ping, piak. Baca salah. Ping, piak. Biar jetak. Pengusi lari daripada masjid. Tu apa kau jahil? Quran ni pandai Quran. Jangan mudah, jangan murah gitu Quran. Ini anjuran sekarang ni. Tak ada apa, baca kuat seorang. Kafir ramai-ramai turut. Dah. Itu bukan jalanan dia. Itu bukan amalan Quran seumpama tu. Tak ada tunggu Quran yang anjur seumpama tu. Nak baca Quran, belajar. Orang belajar berguru nak baca Quran, dia boleh. Nak baca Quran, belajar tak ambuh. Jadi sekarang ni macam hanyut sangat. Macam hanyut sangat. Itu baca Quran, berguru. Comedah baca Quran berguru. Akidah, tidak berguru molek-molek. Fiqh, tak berguru molek-molek. Tasawuf, tak berguru molek-molek. Dan mana fardu ain, mana sunat. Tu pening kat situ. Dia sebut ngulpah lah. Kuliah duha bulan Ramadan, orang mengajar, dia baca Quran. Ngulpah, pergi di Afrika Selatan lah. Hebat lagi ni, ada ustaz tu dia mengajar kuliah maghrib. Dia mengajar Al-Misbahu Munir, dia mengajar. Adalah orang tua, dia buat halaqah Quran di luar. Halaqah Quran luar. Orang tua. Bila buat halaqah Quran, jadi bunyi dia kuat lah sebab ramai. Kalau orang mengajar, baca Quran di belakang, itu benda biasa, tidak pelik. Saya dimaklumkan, masa ustaz mengajar masjid, ada belakang tu, orang tua baca Quran. Tak apalah, kata, belajar ni sunat, baca Quran wajib. Gitu ke? Tanya dia lah. Orang lain duduk mengajar kitab belakang, dia duduk baca Quran seorang. Orang bosan dengan dia, orang lagi jauh, tak duduk kat dia. Wallahu'alam, dia tutup Quran. Seorang, tapi tak ganggu orang lah. Tapi itu sudah tidak normal orang panggil. Orang panggil sudah tidak, orang panggil tak siomang lah. Ke hak mana hak normal? Hak nadah kita ataupun dengar kita, dengar baca Quran seorang. Mana hak normal, mana hak tidak normal. Mana hak siomang, mana hak tidak siomang. Mana hak reti, mana hak bengong. Gitu, dia tau. Mana hak reti, mana hak bengong. Hak tak ada kita, hak pegang kita, ngaji kita, hak tak ada sendiri walaupun kita tak ada, dengar orang mengajar, dia ngaji Quran. Mana hak reti, mana hak bengong. Gitu je lah. Ngaji Quran bengong. Saya tak kata. Ngaji Quran bengong. Orang belajar kitab bengong. Orang dengar kitab bengong. Orang ngaji Quran lah hak retinya. Ngaji Quran wajib. Ngaji kitab ni sunat. Berat sungguh lah. Tapi ni dia buat halaqah. Bila dia buat halaqah, maghrib bunyilah suara sampai ke dalam. Ni suara sampai ke dalam. Ustaz tu berhenti. Terganggulah dia ni. Beginilah. Kita tangguh kitab dululah. Kita pakai dengar orang ngaji Quran luar tu. Boleh pahala dengar ngaji Quran. Dengar kitab ni tak ada pahala. Dia kata gitu. Kan kita kan baca Quran, pahala.
Kita tak baca, kita dengar orang baca Quran, boleh pahala telinga. Dengar orang baca Quran tu boleh pahala dah kitanya. Bukan dengar bacaan Quran, tengok huruf Quran boleh pahala dah. Dia buka Quran, dia tengok, boleh pahala dah. Tengok Quran boleh pahala. Dia kamu tu dah buka Quran dah tadi, pokcik tengok tak baca-baca lagi. Tak pandai pokcik. Dah tu tengok boleh pahala. Betul lah. Pegang Quran boleh pahala, bawa Quran boleh pahala, tengok urut Quran boleh pahala. Dia pun tengok lah. Bacanya dah. Sebab apa? Tak pandai. Boleh pahala dah tengok. Tengok Quran tu boleh pahala dah. Dengar Quran. Kita tak baca, orang lain baca. Kita tak pandai. Kita duduk kat dia, kita dengar dia baca Quran. Kita boleh pahala dah. Pahala dengar. Jadi sekarang ni, ustaz tu nak berhenti kitab dia. Kita pakai dengar Quran luar. Boleh pahala dengar Quran. Bunyi gitu, senyap luar. Senyap. Lepas tu, tutup Quran masing-masing. Cetung, dia pakai lagi balik. Orang tua ni. Orang tua yang, abang apa dia? Orang tua yang terlepas lah ni. Anak-anak dia kena jaga tu. Dia terlepas tu. Terlepas pergi kat orang ramai. Kadang-kadang hak tak berapa nak molek dah tu, jangan terlepas gitu, ganggu orang. Terlepas macam hak di ATM tu lah. Hak langgar budak di ATM tu, hak terlepas tu. Hak terlepas. Ada ni. Hak ATM dulu tu lah. Hak mati 3 orang tu. Terlepas tu. Ni sama ni, hak terlepas lah ni. Tutup Quran, cetung, pakat balik. Tak siumangnya lah manusia. Tak tahu mana wajib, mana sunat. Hak baca seorang tu biasa je. Seorang tu biasa. Dia tak bunyi mana tak sampai ke depan lah. Saya dulu di Masjid Ladang malam Jumaat. Pengusi minta kelas dengan saya. Bukan pengusi, tu imam. Minta kelas dengan saya. Saya kata malam Jumaat boleh lah. Malam Jumaat. Lama lah. Hak saya janji dengan dia tu. Kemudian barulah, Ustaz, boleh dah malam Jumaat? Saya pun dah ingat dah janji tu. Dah lama bulan-bulan. Kena-kena nak boleh ambil kelas penawar bagi hati malam Jumaat, Masjid Ladang, lepas Isyafatul Mu'in. Apa panggil apa ni? Berperang lah panggil. Makna bulan-bulan barulah menang tu imam buat kelas. Sebab apa? Turun-temurun baca Yasin. Jadi hak tua-tua ni marah baca Yasin. Marah nak tinggal baca Yasin. Wajib bangkali. Nak baca kitab penawar bagi hati. Mana saya lupa. Pandai saya lupa janji dengan Tok Imam. Aku janji dengan dia. Dah ingat dah janji dengan Tok Imam. Dah buat kelas malam Jumaat di Masjid Ladang. Tak ingat dah. Dah berbulan-bulan. Dia punya rundingan ke macam mana. Boleh ke dia? Malam mula-mula saya mengajar, masih lagi ada bawa air. Ingatkan ada baca Yasin. Malam-malam saya mengajar tu, belah lelaki tak ada lah. Dah tengok, tak boleh baca Yasin ni, cetung muka. Mana bibir tu boleh ikat. Boleh ikat. Duduk depan. Minggu depan nak lagi dah lah. Baik nak baca Yasin. Ngaji kitab dia tak mampu. Orang tua-tua ni. Lepas tak lagi lah, malam Jumaat. Orang tua ni. Tapi malam yang sama, orang perempuan dia baca belakang. Sebab dia jauh sikit. Perempuan baca belakang. Lama-lama kurang orang tegur lah. Kenapa awak baca Yasin? Awak tengah mengajar tu. Lepas tu awak baca Yasin tu, berhenti baca Yasin ikut kitab. Dah tak lagi dah lah. Awak main baca Yasin tu, jururawat hospital. Awak main baca Yasin Masjid Ladang. Lepas tak boleh baca Yasin, dia pakat tak lagi belakang dah untuk ngaji penawar hati. Maknanya dia qari'ah baca Yasin. Qari'ah sungguh ke? So dia baca seorang nak dengar baca mana. Qari'ah apa? Lepas tu tak lagi dah lah. Sebab malam Jumaat mari Masjid Ladang kerana wajib baca Yasin. Barangkali dia dah kata gitu, wajib je tu. Di Masjid Ladang tukar tak pernah berhati. Tak wajib belajar tasawuf ni. Sunat je belajar. Lepas tu pakat dah mari Yasin hak wajib. Songsang kau panggil. Ilmu mana dia ambil? Masjid lain tu cerita-cerita lain lah. Kan lama-lama malam Jumaat pun baca kitab tu semua tu kan. Payah juga orang lain lah. Kelas-kelas orang lain. Sebab Yasin lah. Tak.
Kahfi, bukan Yasin. Anjuran Nabi Kahfi. Tapi tak pandai baca Qul huwallah. Kita bawa kelebihan Qul huwallah. Jangan baca Kahfi dengan baca kuat seorang gambar tu, itu bukan jalan dia. Itu bukan. Ini barulah cerita bab kelebihan Yasin. Tapi Yasin ni tidak berkait dengan Jumaat. Yasin ni baca tiap-tiap hari. Nak comel Yasin ni, baca pagi sekali, baca petang sekali. Itu lagi comel. Yasin, baca pagi sekali, baca petang sekali. Baca sebelah pagi, maka aman siang hari daripada perkara kita benci. Kita baca sebelah petang sekali, maka aman sebelah malam daripada perkara kita benci. Tapi ini bukan berkait dengan Jumaat Yasin ni. Pagi sekali, petang sekali. Tidak pun tiap hari sekali. Allah, kita ni kok tak ada masa nak baca tiap-tiap hari. Bacalah seminggu sekali. Sesekali nak letak hari apa? Letak hari Jumaat lah. Penghulu segala hari. Maka timbullah baca Yasin hari Jumaat. Padat ni. Itu je. Tapi Kahfi memang Nabi anjurkan untuk hari Jumaat dan malam Jumaat. Tapi Nabi anjur sekalipun, kalau tak pandai, jangan buat dosa free. Lepas tu baca apa? Kita suruh baca Qul huwallah. Yasin malam Jumaat bukan anjuran Nabi. Suruh baca tiap-tiap hari. Tapi dah kita nak baca semua sekali, bacalah hari ataupun malam Jumaat. Tak pandai juga, baca Qul huwallah. Sama dengan Yasin 3 kali malam Syaban. Itu bukan anjuran Nabi SAW. Nabi anjurkan supaya perbanyakkan amal ibadah. Di antara amal ibadah yang lebihnya membaca Al-Quran, lebih-lebih zikir. Nak baca Al-Quran surah lain kita tak lacak, kita tak belajar molek-molek. Yasin kita pandai, baca Yasin. Sekali macam biasa, memperbanyakkan macam mana. 2 kali orang tak buat 2 kali, 3 kali. Maka timbul 3 kali. Itu bukan anjuran Nabi. Tapi bagi orang pandai. Bukan bagi orang mari setahun sekali tu. Kau mata dene tu. Dia mari baca Yasin pun, suara tak keluar pun. Mulut pegang sorang-sorang. Baca di speaker depan tengok, pandai ke dok. Jadi tak tahu hujung pangkal ni. Ni dah kadang-kadang mai dia orang tua ni. Orang tua. Ni malam Syaban ni. Pergi main tu balik awal. Kena pergi masjid bawa kuih. Tak apa pergi masjid. Suruh pergi masjid tak masalah. Tiap-tiap malam pun tak apa. Tapi malam Syaban dia suruh pergi masjid. Lepas tu malam kuliah. Jangan pergi masjid. Orang tua ngajar. Mengganggu orang. Orang pulak dah. Sebab orang tua tak pergi masjid. Dia jadi keluarga yang hanyut agama. Ketua keluarga tu hanyut agama. Tak faham agama. Yasin belajar. Yasin kena belajar. Macam mana sebut sebelum ni kan? Grup Yasin. Baju kurung dia sama dia punya corak. Dia beli kain tu mana segulung tu. Macam baju orang Korea lah. Dah Korea ada baju sama dah. Grup Yasin. Saya buat kuliah Muslimat. Ada minggu kurang. Apa ada minggu ni kurang? Hari ni berbetulan grup Yasin ada orang kampung luar ajak dia baca Yasin. Ditinggal kelas kitanya kerana pergi baca Yasin. Jadi kita perasan, saya perasan sebab kurang. Minggu biasa ramai. Satu minggu tu kurang sebab berbetulan. Dia kata dia minta dah supaya jangan bertembung dengan kelas. Hak ni untuk baca Yasin. Dah orang nak juga hari tu terpaksalah tinggal kelas. Kerana nak baca Yasin. Sama juga tu. Kelas tak wajib, baca Yasin wajib macam mana. Jadi dia grup dia. Ni bukan baca Yasin malam Syaban ni. Bukan baca Yasin malam Jumaat ni. Baca Yasin merata-riti. Tiba-tiba adalah seorang. Kita ni pakat baca Yasin ramai-ramai ni. Kena cari guru Quran juga kita ni nak cek molek kita. Cari penyakit. Cari penyakit. Dia pun cari ustazah seorang. Dia cari ustazah seorang. Grup Yasin yang baca tiap-tiap hari ni.
Tak berapa ramai pun hak berani beradak dengan ustazah. Pada ni. Tak berapa ramai hak berani. Hak berani tu pun ustazah tu mengiling kepala. Gini kamu baca Yasin berat. Hak berani tu hak confident dah. Hak tak mari tu. Pada. Kita kena faham realiti masyarakat kita dalam ilmu bacaan Quran ni. Kena faham oleh realiti masyarakat kita. Realiti masyarakat kita ni suka beramal tanpa ilmu. Tu realiti masyarakat. Semayang tak pernah tinggal. Ilmu semayang. Tak ada ni. Ini sama. Realiti masyarakat. Baca Quran rajin. Belajar Quran. Ilmu semayang adalah ilmu tadika. Ilmu Quran adalah. Tidak tahu takkan boleh baca. Ilmu tadika. Boleh baca? Boleh. Betul ke tak? Ada tak orang tak boleh baca Fatihah? Ada tak orang tak boleh baca Fatihah? Tak ada. Semua boleh baca Fatihah. Betul ke tak Fatihah kita baca tu? Faham tak ni? Ada tak orang tak boleh baca tahiyat? Semua orang boleh baca tahiyat. Tapi tahiyat betul ke tak? Boleh baca Fatihah, boleh baca tahiyat. Sebab itu ilmu masa budak-budak. Perbetulkan balik tu kena ngaji pula. Semua orang boleh semayang. Tahu rukun 13. Dah betul tak semayang? Dia baca Quran. Baca Quran. Betul ke tak baca? Jadi masyarakat kita ni beramal tanpa ilmu. Kena sedang molek. Kena sentiasa tekan ilmu akidah. Ilmu fiqh kena tekan molek. Ilmu tasawuf kena tekan molek. Nak baca Quran kena tekan. Belajar Quran. Kena tekan. Wal amalu tabi'uh. Nabi kata. Amal ialah mengikut ilmu. Bukan mengikut sedap baca kita, bukan. Kenapa realiti masyarakat? Balikkan masyarakat kepada ilmu. Bukan hanya wa'amal tanpa ilmu. Baca Quran kuat seorang, ramai-ramai turut. Itu bukan jalan dia. Itu bukan jalan. Bukan kafir lah. Bukan Yasin lah. Fatihah sendiri. Ada kelah. Disuruh anak murid dia baca Fatihah belakang. Waktu tu pula. Allah lah dia kata baca Fatihah. Dok gamuk dia kata. Pada dok gamuk. Dok gamuk. Mana Allah. Orang tua baca Fatihah gitu. Macam-macam dia cerita. Pengalaman dia kelah orang tua suruh baca Fatihah. So baca bacaan dalam semayang. Macam-macam timbul. Fatihah dia kata ada seorang tu baca tak ada huruf ujung. Nun tak ada, mim tak ada. Dia baca macam ni saya ada reti nak ajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia wakah tapi mim dengan nun tak ada. Dia berhenti terkapung gitu je. Bukan tak bunyi tak ada. Huruf tu tak ada. Dia terkapung gitu je. Jadi huruf ujungnya ya. Bukan mim, bukan nun. Ya huruf ujung. Tak ada gitu lah. Ya lah tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ya. Mim tak ada. Ni cerita orang tua ni. Ada satu kelas. Oh, dia kata berat dibaca. Tak ada ujung dia. Tak ada sungguh-sungguh. Lepas tu suruh baca pula bacaan dalam semayang. Suruh baca dalam semayang. Macam nak budak dia buat orang tua. Saya tak buat gitu. Tak gamuk nak buat. Tapi molek dia buat tu. Bacaan dalam semayang. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. A'zim apa? Kau sujudkan a'la. A'la wa bihamdi sujud. A'zimi wa bihamdi. Wakam. A'zim. Sebab sujud a'la. Oh, reka je lah. Sampai di sujud pula. A'lami pula dah. Bagaimana mi? Al-a'zimi. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Hak bau sujud. Subhana rabbiyal a'lami wa bihamdi. Ni orang tua ni orang tua. Betul? Kita baca betul ke tak? Betul. Siapa kata betul?
Ada guru mana kata kita baca betul? Sampai waktu dak batas semayang tu, waktu baca ang sunnah. Tapi kelakar lah kita dengar waktu baca gitu. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Siapa masa sujud? Subhana rabbiyal a'lami wa bihamdi. A'zimi a'lami. Baru betul. Baru sama. Mana? Boleh baca? Betul ke tak baca? Ni bicara bab Yasin. Yasin dengan ilmu. Al-Quran kalamullah. Al-Quran mukjizat Nabi yang paling besar, menjadi petunjuk sampai kiamat. Faham tak? Bukan membaca, pegang Al-Quran berpahala, tengok huruf Al-Quran berpahala, dengar orang baca Quran lagilah berpahala. Orang yang membaca sendiri lagilah berpahala. Tapi baca dengan ilmu. Bermula kelebihan membaca surah Yasin itu amat banyak. Tapi ini tak berkait dengan Jumaat ni. Baca tiap-tiap hari. Sekurang-kurang malam baca seminggu sekali, malam ataupun hari Jumaat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'an wa man qara'aha kataballahu lahu biqira'atihi qira'atal Qur'an. Dia dalam tebal ni, wa man qara'a Yasin kataballahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani asyara marratin. Dia lah tebah. Anak molek ni dah tebah. Tu dah tebah. Dah tebah kan? Di kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani asyara marratin. Tu bah. Artinya bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu, bahawasanya bagi tiap sesuatu itu hati, qalb. Dan hati Quran itu Yasin. Hati Quran tu hati Yasin. Hadi ni hadi yang ta'if ni. Dan untuk beramal tak ada apa-apa. Fadilah. Dan barang siapa membaca Yasin sekali, nescaya disuratkan Allah. Yang disurat ditulis oleh Allah Ta'ala baginya, bagi barang siapa dengan membaca akan Yasin sekali, seperti membaca Quran 10 kali. Baca satu Al-Quran, tapi ketika baca satu Al-Quran tu 10 kali, dia tak baca Yasin lah dalam tu. Kalau dia baca Yasin, dia pun Yasin lah pulaknya. Ada ni. Baca Yasin sekali, pahala seperti membaca Quran 10 kali. Tapi kalau baca Quran dalam tu ada Yasin, maknanya 10 kali baca Quran tu, dia meninggalkan baca Yasin. Gitulah. Kalau 10 kali baca Quran, dalam tu ada Yasin dah. Sekarang ni, seperti pahala baca Quran 10 kali dengan tidak membaca Yasin. Ini pahala. Baca Yasin sekali seperti membaca satu Al-Quran 10 kali. Ni orang baca Yasin ni. Kelebihan dia besar. Kelebihan dia besar. Sebab tu waktu tu dulu Yasin ni duduk dada. Saya tengok surat, saya tengok Quran. Tapi Yasin mereka, Yasin dengan ilmu. Anak dia tu ustaz. Anak dia ustaz. Ustaz sekolah lah. Anak dia baca Yasin tepi dia. Tepi mak dia. Mak dia bukan ustazah.
Mak dia tu orang tua kampung biasalah. Jadi anak dia ustaz sekolah ni baca Yasin depan mak dia. Marah mak dia, blebel mak dia ke dia. Mung ni ustaz sangat. Oh dah baca Yasin gitu. Dia marah anak dia. Anak dia baca ustaz ni ustaz sekolah. Baca Yasin tapi mak dia bukan ustazah pun. Tapi mak dia Yasin dada lah. Mak dia nya orang tua. Mana orang tua kampung ni? Bukan ustazah. Dia marah kan anak dia. Oh, ustaz sangat dia kata. Baca apa Yasin gitu? Tak betul baca gitu tu. Anak dia belajar. Badan ni. Ni orang tua dulu. Hak dengan ilmu lain, hak dengan ilmu. Ustaz pun kena marah ke mak, tak tahu kan. Hak mari sekali malam Jumaat baca Yasin bawa air. Mari setahun sekali malam Syaban baca Yasin 3 kali ya. Cek kat molek. Ambil teh hak doktor tu. Mari seorang masuk teh. Tunggu pintu nak masuk baca Yasin. Ambil ni hak boleh teh. Teh apa ke ni? Tak tahu mu ni. Boleh ke tak baca Yasin ni? Lepas tu dia mari amal. Tahlil lah kita ni mudah. So tahlil. Okay, mari amal ni bawa air belaka. Kita tahlil maghrib sampai ke isyak. 300 kali ke 500 kali ke kita berhenti isyak. Tahlil pahala untuk mak ayah kita, tok nenek kita sudah meninggal. Orang pun suka juga. Masuk Syaban, dia mari ramai-ramai. Ada ni. Baca Yasin jangan. Orang ada masjid pun boleh tentu lagi Yasin dia. Ni hak mari setahun sekali jangan. Kita buat punuh dia jangan. Dia mari tu tak reti. Dia mari tu adah budaya. Dia tak tahu hukum ramai-ramai tu. Kita ke masjid lah pandu molek. Orang mari bawa air. Okey, malam ni kita ada makan di belakang tu. Kita buat tahlil maghrib sampai ke isyak. Kita nak tahlil 100 ni. Kita tahlil sampai ke isyak. Boleh 300 ke, boleh 500 ke, boleh 700 ke, boleh 1000 ke. Sampai ke isyak. Tak apa. Ada makanan di belakang. Tak apalah tahlil lama tu ada makanan di belakang. Nasi minyak di belakang. Dah. Nak tahlil apa ke isyak? Kita tahlil lah. Ada ni. Itu selebih-lebih zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Kita tahlil. Jangan baca Yasin. Orang tak pandai awak mari tu. Sungguh memang orang tak pandai. Tak boleh buat gitu. Tak boleh tukar jadi bertahlil. Tukar bertahlil lah. Boleh 300 ke 500 ke. Dah, berhenti-berhenti isyak. Tahlil pakai isyak. Jadi berdosa buat gitu. Tak baca Yasin kali berdosa lah. Tambahan pula suruh berhenti kitab fardu ain pula nak baca Yasin. Orang ni cari penyakit free orang ni. Ini orang jahil sangat lah ni. Orang jahil. Itu bukan anjuran Nabi. Baca Yasin malam Syaban. Tapi nak bacalah. Kalau ada kuliah fardu ain, jangan tinggal kuliah fardu ain. Kuliah tak ada. Mari ramai. Kita tahlil. Tahlil. Air bawa banyak tu. Air tahlil. Dia nak air Yasin. Air Yasin pun tak apa. Air tahlil pun tak apa. Nak air Yasin, wi ke Tok Imam. Biar Tok Imam baca Yasin malam ni, wi ke awak. Itu tugaskan Tok Imam lepas isyak. Tok Imam baca Yasin seorang dah bilik dia. Air banyak depan ni. Air tahlil dia tambah. Air tahlil buat lain. Ada nak air Yasin, okey. Kita serah ke Tok Imam. Kita serah Tok Imam. Tok Imam baca Yasin 3 kali, buh air depan. Subuh esok, kena mari doa subuh, ambil air Yasin. Subuh ni subuh. Kalau hari subuh, air tu tak ada. Guna. Hak nak air tahlil abu depan ni. Dak mak kita nak air Yasin, abu dah bilik. Tok Imam akan baca Yasin 3 kali, pakai esok subuh mari ambil. Kalau tidak tak ada. Guna kamu. Tak jadi gitu. Air kolah tu air wuduk dah, tak apa dah tu air barakah dah. Ada barakah belaka tu. Air wuduk tu ada barakah tu, air kolah tu. Orang berobat nak 7 kolah ha. Nak air 7 kolah apa? Nak air ibadat, air wuduk. Dah kalau kita tahlil, air tahlil. Apa masalahnya? Saya ingatlah malam mula-mula ngajar di Masjid Ladat cerita tadi tu lah. Baca kitab Marang Gatib, bawa air orang tua, ingat baca Yasin.
Tak baca Yasin cetung. Okey. Allah sedihnya lah. Minggu depan tak lagi dah lah. Kata tak tahu ke hukum ni. Ini cerita bab kelebihan membaca surah Yasin. Tapi baca dengan ilmu. Dan lagi sabda Nabi SAW. Nak cerita lagi ni kelebihan membaca surah Yasin. Tapi ini tiap-tiap hari. Malah seminggu sekali hari ataupun malam Jumaat. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min zambi faqra'uha inda mautakum faqra'uha inda mautakum. Artinya barang siapa membaca Yasin berkehendak kerana Allah Ta'ala. Mana apa ni? Berkehendak akan redha Allah. Hak dalam hadis ni ibtigha'a wajhillah. Berkehendak akan wajah Tuhan Allah Ta'ala. Wajah muka. Berkehendak kerana Allah. Dia tak sebut wajah di sini. Berkehendak kerana Allah. Jadi berkehendak akan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan baca Yasin kerana nak menunjuk-nunjuk. Bukan. Dia baca Yasin kerana nak kehendak dianya redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak dia pahala lah maksud dia. Kehendak dia pahala. Bukan kehendak tujuan dia baca Yasin kerana nak menunjuk-nunjuk pandai. Bukan. Mana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nescaya diampun baginya. Bagi barang siapa yang membaca Yasin kerana Allah ni. Diampun yang terdahulu daripada dosanya. Dosa-dosa yang lepas. Tuhan ampuni. Ini kelebihan baca Yasin. Tuhan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Amalan yang mengkifaratkan dosa, amalan yang mengampuni dosa ni banyak. Berwuduk mengampuni dosa. Hak paling besarnya apa? Sembahyang 5 waktu mengampuni dosa. Orang yang sembahyang dengan sempurna, dia memberi salam seperti budak yang baru dilahirkan, tidak ada dosa. Apa-apa amalan sekalipun, walaupun termasuk sembahyang, mengampuni dosa, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan Adam. Ada ni? Dosa besar. Dosa besar zahir. Terbabit dengan riba. Terbabit dengan rasuah. Itu wajib bertaubat. Tidak akan diampuni dengan amal ibadah. Dosa besar, riak, ujub, takabur. Itu tidak diampuni dengan amal ibadah. Walaupun semayang. Nabi SAW bersabda, As-salawatul khamsu, wal juma'ah ila juma'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, izajatu dibatil kabair. Ni tiga. Sembahyang 5 waktu. Ni. Subuh, nanti zuhur pula. Jumaat dengan Jumaat minggu hadapan. Kita Jumaat dah lepas. Kemarin. Jumaat akan datang. Ramadan dengan Ramadan tahun hadapan. Ni. Ketiga-tiga amalan besar ni mengkifaratkan, mengampuni dosa antara. Antara subuh dengan zuhur. Antara Jumaat dengan Jumaat. Antara Ramadan dengan Ramadan. Ni, kita ni. Tiga-tiga ada. Kita sembahyang waktu. Kita sembahyang Jumaat. Kita puasa Ramadan. Tiga-tiga ada. Akan mengkifaratkan sekalian dosa antara. Iza cuti batil kabair, selama menjauhi daripada dosa yang besar, Nabi kata. Dosa besar tak lepas dengan sembahyang, tak diampuni dengan Jumaat, tidak diampuni dengan Ramadan, itu wajib bertaubat.
Itu wajib bertaubat. Ada ni. Lepas semayang, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, pun sama. Mengampuni dosa, walaupun dosa sebanyak buih di laut sekalipun. Walau kanat misla zabadil bahri. Walaupun dosa sebanyak buih di laut sekalipun. Iaitu dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa anak Adam mengumpat, haji mabrur pun tidak akan diampuni. Sebab tu orang pergi Mekah, dia minta maaf dengan orang. Dia lagi Mekah minta maaf dengan orang. Minta maaf. Minta maaf apa lagi? Awak dapatkan haji mabrur, dosa awak dengan orang diampuni. Kenapa dia minta maaf dulu? Sebab tidak akan diampuni. Walaupun dia dapat haji mabrur sekalipun, dosa dengan Adam umpama mengumpat tidak akan diampuni. Jadi ampuni dosa ni, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Maka baca olehmu, kata Nabi SAW, akan Yasin pada mayat kamu. Maka baca olehmu akan Yasin pada, yakni di sisi mayat kamu. Kita baca dekat dengan mayat. Kalau baca dekat mayat, kita tak payah niat hadiah dah. Di siapa terus dah pahala sebab dekat dengan mayat. Samalah kalau kita baca atas kubur, tak payah niat dah pahala sebab pahala akan terus kepada ahli kubur. Baca oleh kamu akan daripada mayat kamu. Di sisi hak mayat. Hak ni hak mati dah. Ataupun yang hadir dekat orang yang nak mati. Ada ni. Hak hadir orang hak nak mati. Baca Yasin lah. Mautakum. Nak mati dah. Faqra'u inda mautakum. Samalah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Dengar tak? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu. Mautakum ni orang yang sudah mati. Akan la ilaha illallah. Yakni ajar orang yang dekat nak mati. Ke kita ajar la ilaha illallah lepas dia mati? Mati dah. La ilaha illallah. Kamu ni dia mati dah. Nabi kata lakinu mautakum. Ajak oleh kamu akan orang yang mati di kalangan kamu. La ilaha illallah. Orang mati dah tu mautakum. Yakni ajak orang yang hampir nak mati. Kalau ikut hadis betul-betul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tunggu dia mati dulu. Mati dah. Kita pergi dekat telinga dia. La ilaha illallah. Kata dia ni mereng dah ni. Orang ajar sebelum dia mati. Mautakum. Orang mati dah. Macam sinilah. Faqra'uha inda mautakum. Maka baca olehmu akan pada mayat kamu. Hak mati dah. Setengah tidak. Hak mati dah. Ataupun orang yang hampir mati. Baca Yasin. Baca Ra'du. Ni. Susah nak baca. Hak dekat orang nak mati. Dan kalau mati dah, baca juga Yasin. Hak dekat nak mati, baca Yasin juga. Selain pada baca surah Ar-Ra'du tu. Untuk memudahkan keluar roh. Untuk mudah mati. Pada ni? Bukan mudah mati, nak mudah mati. Demam sikit mati. Nak mudah mati. Tambah mudah mati. Nak mudah ketika nak mati. Bukan mudah mati. Allah demam sikit, pening kepala mati dah. Tambah mudah gitu. Mudah ketika nak mati. Jadi ni ikut mana betul-betul lah ni. Baca pada mayat kamu hak mati dah, baca Yasin. Mautakum ni mati dah ataupun orang yang hampir dengan kematian. Samalah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang yang hampir mati. Ajar apa? La ilaha illallah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin ghufira lahu wa man qara'aha
wa huwa ja'iun syabi'a wa man qara'aha wa huwa dhallun hudiya. Ini masih lagi cerita berkaitan kelebihan membaca Yasin. Baca Yasin dengan ilmu. Jadi selain daripada kita duduk tekan-tekan belajar fardu ain, belajar fardu ain, belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Kena tekan juga belajar Quran, belajar Quran, jangan baca sendiri. Belajar Quran, jangan baca sendiri. Baca Quran sunat. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf tadi nak kira tu asas agama tu. Jangan pula afdal belajar tajwid daripada belajar fardu ain, itu megeng. Dia siomang gitu. Maka sekarang fardu ain tauhid fiqh tasawuf itu asas agama. Tekan ilmu, 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 ilmu. Dahulukan ilmu atas amal. Dahulukan ilmu atas amal. Termasuk nak baca kafi, nak baca Yasin, nak baca Qul Huwallah, nak baca Fatihah. Dahulukan ilmu atas amal. Kita dekat dalam malam Syaban contoh, mari orang kampung kita belajar Yasin di masjid ni dalam sebulan. Sebab nanti malam Syaban kita nak baca Yasin. Yang mana kita buat kelas dalam masa awal-awal ni, mana yang lulus saja kita benarkan, kita beri surat ke dia, sebelum Syaban boleh baca Yasin. Bila buat gitu? 15 Syaban. 15 bulan Rejab tu buka kelas dah. Buka kelas. Bulan Rejab buka kelas dah. Kelas memperbetulkan bacaan Yasin, persediaan untuk hadapi 15 Syaban. Siapa yang lulus kelas ni, hak ni saja dibenarkan baca Yasin. Aku nak kamu. Tak jadi begitu. Buat ilmu susah tu. Bubuh depan masjid, bubuh depan simpang-simpang tu, kelas khusus memperbetulkan Yasin, persiapan untuk baca Yasin 3 kali malam 7 Syaban. Tak jadi gitu. Bukan nak membetulkan bacaan Al-Quran sepenuhnya, Yasin saja. Tapi sebelum baca Yasin, baca Fatihah dulu. Kan ngaji Quran tu kan, dia kalau baca Fatihah dulu, baca Fatihah dulu. Tak Yasin dah jadinya, perbetul Fatihah dah jadinya. Sungguh. Hak lulus je, hak dapat surat daripada ustaz saja yang boleh baca Yasin malam Syaban. Kena buat gitu. Dahulukan ilmu atas amal. Dahulukan ilmu atas amal. Wal amalu tabi'uh. Nabi kata, amal ialah mengikut ilmu, bukan buat reka sendiri. Pokok pangkal, kena belajar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.